Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera. Selamat kembali ke saluran Cikgu Hanaling RBI. Makcik Rita mengejar si Hasan. Marilah kita belajar rumusan. Seperti mana yang anda sedia maklum, rumusan merupakan soalan pertama Bahasa Melayu Kertas 2 SPM. Jom kita belajar rumusan. Baik soalan rumusan Bahasa Melayu Kertas 2. Markah penuh bagi rumusan ialah 30 markah. Seterusnya, kita lihat pula jadual, pecahan, isi. Baik, markah 20 tersebut anda peroleh daripada pendahuluan 2 markah, isi iaitu isi tersurat dan tersirat 16 markah, manakala kesimpulan pula diperuntukkan sebanyak 2 markah. Baik, saya ingin menarik perhatian anda berkaitan dengan isi tersurat dan tersirat. Satu isi sama dengan 2 markah. Jadi, anda digalakkan untuk menulis isi tersurat sebanyak 6 isi, 6 isi tersurat, manakala isi tersiratnya ialah 2. Ini merupakan cadangan yang paling ideal untuk penulisan isi. 6 isi tersurat memberi markah 12, manakala 2 isi tersirat markahnya 4. Jadi keseluruhannya ialah 16. Baik. Kenapa 6 isi? Kerana 6 isi tersurat ini adalah isi-isi yang terdapat dalam petikan. Jadi, calon hanya mengambil isi yang terdapat dalam petikan, kemudian menghasilkan rumusan dan ditambah lagi dengan 2 isi tersirat berdasarkan fokus sampingan soalan. Okey, baiklah. Kita tengok contoh soalan. Okey, baca petikan di bawah dengan teliti, kemudian buat rumusan tentang langkah-langkah untuk mencegah keracunan makanan dan kesan-kesan keracunan makanan. Seperti biasa, rumusan hendaklah tidak melebihi 120 patah perkataan. Okey, kita cuba tengok soalan ini dan kita cuba selesaikan soalan berkaitan dengan keracunan makanan. Baik, ini merupakan contoh soalan. Biasanya calon akan diberi lebih kurang 5 perenggan petikan dan dalam petikan itu sudah tentu ada isi tersurat yang berkaitan dengan fokus utama yang perlu anda jawab. Baik, contoh dalam petikan ini iaitu petikan yang berkaitan dengan keracunan makanan. Bagaimanakah langkah pencegahan keracunan makanan? Baiklah, kita lihat yang seterusnya, teknik menjawab pendahuluan. Baik, yang pertama ialah pendahuluan. Untuk menjawab pendahuluan, ada 3 cara kepada calon untuk memilih. Sama ada cara yang pertama, cara yang kedua atau cara yang ketiga. Untuk cara yang pertama, formula yang biasa cikgu kongsi bersama dengan anak murid cikgu ialah P iaitu petikan sama juga dengan FU iaitu fokus utama dan L ialah latar. P sama juga full FU dan latar. Baik, untuk makluman semua, FU ataupun kata kunci utama, FU atau fokus utama dalam tugasan ialah langkah. Untuk soalan ini ialah langkah. Jadi, kata langkah ini perlu ditukar kepada kata yang sama erti atau sinonim dengan langkah iaitu usaha
tindakan, cara atau kaedah. Dan L pula ialah latar. Okey, kalau kita belajar Komsas, latar terbahagi kepada 3 iaitu latar masa, latar tempat dan latar masyarakat. Namun untuk menjawab soalan rumusan, latar masa kini semakin tidak relevan. Jadi, berikan fokus anda kepada latar masyarakat atau latar tempat. Maknanya di sini, anda boleh menjawab sama ada dalam kalangan masyarakat atau dalam kalangan rakyat. Atau untuk latar tempat di negara ini atau di Malaysia. Jadi, jawapan untuk cara yang pertama, petikan, membincangkan usaha untuk mencegah keracunan makanan dalam kalangan masyarakat. Okey. Baik, kita tengok pula contoh cara yang kedua, iaitu petikan, membincangkan usaha untuk mencegah keracunan makanan serta fungsi dan keperluan makanan kepada kehidupan manusia. Okey, berikan perhatian anda kepada bahagian yang kedua, iaitu fungsi dan keperluan makanan terhadap manusia ataupun fungsi dan keperluan makanan kepada kehidupan manusia. Okey. Rangkai kata ini kita peroleh daripada soalan 2A2 iaitu soalan pemahaman petikan umum yang kedua. Okey. Tapi cikgu tidak menggalakkan calon untuk memilih cara ini kerana kebiasaannya pendahuluan yang menggunakan kaedah atau cara kedua ini bilangan perkataannya agak banyak. Okey, kita tengok pula cara yang ketiga. Cara yang ketiga menggunakan permulaan kata rumusan. Rumusan membincangkan usaha-usaha untuk mencegah keracunan makanan dan kesan keracunan makanan. Baik, untuk kaedah yang ketiga ini, formulanya rumusan, sama juga dengan fokus utama dan fokus sampingan. Baik, ini merupakan cara yang paling mudah dan mampu membolehkan calon mendapat markah tanpa sebarang masalah. Baik, dari mana datangnya FS? Okey, FS datangnya daripada soalan. Okey, soalan. Fokus sampingan soalan. Baik. Kita tengok pula yang seterusnya. Untuk isi yang tersurat, sekurang-kurangnya 6 isi tersurat adalah penting kepada calon